Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Hari ini 4 Ramadan bersamaan dengan 27 hari bulan April 2020. Hari yang keempat kita berpuasa, hari yang keempat kita bersahur. Petang ni insya-Allah hari yang keempat kita berbuka, dan malam ni merupakan malam yang kelima kita akan berterawih bersama dengan keluarga kita di rumah insya-Allah. Baik, saya diminta untuk memberi sedikit tazkirah ringkas ataupun perkongsian ringkas berkenaan dengan Ramadan. Dalam Al-Quran Allah menyebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 183. Okey. Baik. Apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman ni? Orang beriman ni adalah kita lah, umat Islam. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan ke atas kamu, kita semua ni telah diwajibkan as-siyam, berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana Allah telah wajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu. Maknanya umat-umat terdahulu pun Allah syariatkan dengan berpuasa. Okey, Allah wajibkan umat-umat terdahulu berpuasa seperti mana yang terdapat dalam kitab Taurat Nabi Musa, seperti mana yang terdapat dalam suhuf Nabi Ibrahim, dalam kitab Zabur Nabi Daud, dan dalam kitab Injil Nabi Isa. Kesemuanya umat-umat yang terdahulu ini disyariatkan dengan berpuasa. Cuma dari sudut pelaksanaannya tu berbeza. Okey, kalau kita berpuasa sebulan di bulan Ramadan, ada umat yang Allah pelaksanaannya selama 40 hari. Ada umat yang Allah suruh berpuasa selang 1 hari. So dari sudut pelaksanaannya berbeza, tetapi hadaf dan juga matlamatnya adalah sama. Apakah matlamat berpuasa ni? Allah jawab di hujung ayat tadi, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Secara fitrahnya Allah menjadikan manusia ini adalah satu makhluk yang pendosa ataupun makhluk yang melakukan dosa. Allah bekalkan kita dengan iman, Allah bekalkan kita dengan nafsu. Kadang-kadang iman itu lebih tinggi daripada nafsu, kadang-kadang nafsu itu lebih tinggi daripada iman. Okey, al-iman yazid wa yanqus, iman itu berkurang dan bertambah, kan? Kita tak seperti mana malaikat ni la ya'sunallah wa ya'maruna ma amaruhum. Okey, dia adalah makhluk yang tidak melakukan dosa kepada Allah, tidak melakukan maksiat kepada Allah, tidak dibekalkan dengan nafsu, tidak dibekalkan dengan iman. Okey, dia hanya melakukan apa yang disuruh oleh Allah. Tapi manusia disebabkan ada nafsu, ada iman, menyebabkan Allah tidak pelik kalau sekiranya kita sebagai manusia ini melakukan dosa. Kita melakukan dosa yang banyak, tetapi Allah tidak pelik. Kerana apa? Kerana Allah tahu itulah fitrah manusia. Okay? Tetapi Allah sangat pelik kepada hamba dia ni, manusia ni, yang apabila diberikan ruang yang besar, apabila diberikan masa yang sangat banyak, apabila diberikan peluang untuk bertaubat, tapi manusia ini tidak menggunakan peluang tersebut untuk melakukan taubat. Okay? Untuk beristighfar kepada Allah dan memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam 1 tahun Allah berikan kepada kita sebagai manusia, memang of course lah tidak lari daripada melakukan kesilapan. 1 tahun 12 bulan Allah bagi pada kita macam-macam dosa yang kita buat, macam-macam kejahatan yang kita buat. Walaupun kadang-kadang dosa itu kita tak sedar, mengumpat orang, mengata orang, benda yang kecil kita rasa, tapi ianya memberikan dosa kepada kita, kan? Tetapi kasihnya, sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW ini, Allah wajibkan kita berpuasa, dan Allah wajibkan puasa itu selama sebulan. Sebulan itu daripada 12 bulan yang banyak itu, Allah syariatkan sebulan itu untuk kita jadikan sebagai bulan untuk kita
membersihkan balik diri kita yang tadi banyaknya dosa kan. Allah jadikan bulan Ramadan itu satu bulan adalah bulan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi seorang insan yang bertakwa. Baik. Jadi pada bulan Ramadan ini kita sama-sama merebut peluang yang Allah berikan kepada kita untuk kita kembali kepada Allah, seperti mana yang Allah sebut tadi, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ramadan pada tahun ini dia agak luar biasa, agak luar biasa. Kerana apa? Kerana dia sambutan Ramadan pada tahun ini dia tidak seperti tahun-tahun yang sebelum, tidak seperti tahun-tahun lepas. Tahun-tahun lepas kita agak bebas, kita nak pergi solat tarawih di masjid, bersahur, berbuka di masjid, kita nak pergi bazar, kita nak pergi shopping beli baju raya, kita nak balik kampung, kita nak ziarah sahabat-sahabat kita. So Allah berikan ruang yang besar sebelum-sebelum ni kan. Tetapi tahun ini ditakdirkan oleh Allah membataskan pergerakan kita disebabkan COVID-19 dan juga PKP ni. Kita kena ambilnya sebagai satu benda yang positif. Allah nak menguji kita dan memberi hikmah yang besar kepada kita. So apa yang boleh kita buat? Dalam waktu PKP ni kita sama-sama merancang aktiviti yang bermanfaat bersama dengan keluarga kita. Kalau anak-anak kan, waktu ni lah dia nak tolong mak ayah, okay? Kita bertadarus bersama dengan family, kita berterawih bersama dengan family, kita melakukan perkara-perkara yang baik lah, okay? Jangan sampai Ramadan yang Allah bagi pada kita ni dia berlalu dengan sia-sia. Okay? Dah lah sebelum ni banyak dosa, bila lepas Ramadan dosa tu tidak terhapus. Pastikan bila kita ni yang manusia yang pendosa ni, banyaknya dosa, bila masuk bulan Ramadan dosa-dosa itu akan terhapus dan kita keluar daripada Ramadan dalam keadaan tidak berdosa. Okey? Tapi melakukan dosa balik kan. Lepas tu kita mohon ampun balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. So rancang aktiviti yang bermanfaat bersama keluarga. Okay? Jangan jadikan Ramadan ini berlalu dengan sia-sia. Kita buat perkara yang sia-sia, tak ada apa nak buat kat rumah, tidur sepanjang hari daripada maghrib, subuh sampai ke maghrib, main game, lepas tu tengok K-pop lah, apa-apa sahaja yang melalaikan. So waktu ni kita cuba elakkan. Okay? Sama-sama kita mengumpul pahala yang banyak, sama-sama kita mengumpul kebaikan yang banyak, supaya satu hari nanti kita sama-sama berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pahala yang kita buat pada bulan-bulan selain Ramadan, kita akan diberikan satu pahala kan. Tapi satu pahala yang kita buat, satu kebaikan yang kita buat pada bulan Ramadan, Allah akan gandakan 10 kan. Contoh kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim kan, kita baca huruf ba saja, B dapat 1 kan. Tapi bila di bulan Ramadan Allah gandakan 10. Bila lah kita baca dalam keadaan khusyuk, Allah gandakan lagi. Bila kita baca dalam keadaan berwuduk, Allah gandakan lagi. So sayangnya Allah pada kita, dia nak bagi kita pahala yang banyak. Kerana apa? Pahala yang banyak itu boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Okay? So sama-sama kita merebut peluang bulan Ramadan ini supaya kita menjadi seorang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. So untuk akhirnya, saya rasa tak terlambat untuk saya ucapkan selamat berpuasa dan juga ahlan ya Ramadan, Ramadan Karim, kullu sanah wa anta tayyibun. Untuk akhirnya, stay safe, stay at home, amalkan sunnah, cintai sunnah, dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.